tinggi daripada orang lain, sehingga disentuh kain apa? Kain selimut dia pun terasa panas. Sampai selimutnya pun panas. Itulah. Jadi jangan kita pandang, oh dia ni banyak dosa ni. Diuji Allah. Saya tak ada dosa, sihat saja. Saya belum tentu. Okey. Jadi hari ini kita baca bila Allah mengasihi hambanya, diujinya dengan bala. Dimulakan dengan sepotong hadis Rasulullah SAW, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu bi bala'in la dawa'alah." Bila Allah sayang pada seseorang, Allah uji dengan bala yang tidak ada ubat. Sebab itu Imam Syafi'i di akhir hayat dia, dia dapat satu penyakit yang penyakit buasir, yang darahnya tu sampai menitis. Tapi dia tetap pergi mengajar juga. Bila dia bangkit daripada mengajar tu macam orang dah tahan. Tapi dia pergi juga. Itu Imam Syafi'i. Jadi Allah uji. Tak tahulah adakah dia sampai meninggal dia diuji dengan sakit tu, wallahu alam. Kita balik check lah tengok, ya. Jadi apabila Allah sayang kepada seseorang hamba, Allah balakan dia dengan bala yang tidak ada ubat. La dawa'a lahu. Dawa' ni maksud ubat. Sebab itu ada hadis likulli da'in dawa'. Ada kan? Pernah dengar kan? Setiap penyakit ada ubatnya, tapi untuk spesial dia diuji tanpa ubat, tidak ada ubat. Itu yang biasa saja, bila sakit ada ubat. Fa in sabara ishtabahu. Apabila dia sabar, Allah pilih dia. Allah angkat martabat dia. Wa in radiya istafahu. Kalau dia redha dengan ujian tadi, Allah istafa dengan istabah ni makna lebih kurang. Allah pilih dia, Allah selain pada perkataan pilih, nak kata apa ya? Dan ni pun dia dua-dua dia terjemah pilih. Istabah pun pilih, istafa pun pilih. Sebab itu kita selalu sebut Rasul Al-Mustafa. Apa maksud Rasul Al-Mustafa? Nabi yang dipilih oleh Allah. Ya, itu. Orang nama Mustafa ni maknanya orang yang terpilih, ya, masya-Allah. Jadi itulah. Jadi maknanya kalau seseorang itu diuji dengan sakit yang lama, diuji dengan sesuatu ujian yang berat apa semua, dia kena fahamlah. Andainya berubat tetapi tak sembuh-sembuh juga, itu Allah Ta'ala nak angkat martabat dia, Allah pilih dia, termasuk dalam pilihan Allah. Jadi bila ingat macam ni, dia redha lah kan. Dia dapat menghadapi dengan tenang ujian tersebut. Kemudian seterusnya, ma tajarra'a 'abdun jur'atan afdala 'indillahi min jar'ati ghaizin kazamaha ibtigha'an wajhalillah. Tiada ada apa ni kata pembaca kita. Okey. Tiada seorang hamba Artinya, tiada seorang hamba meneguk seteguk minuman lebih afdal di sisi Allah daripada seteguk minuman kemarahan yang ditahannya kerana mahu mendapatkan keredaan Allah. Maknanya Allah gambarkan ujian yang dia hadapi itu macam seteguk minuman. Jadi apabila dia sanggup menelan ujian itu seperti dia sanggup menelan minuman tadi, ya. Jadi apabila ia meneguk seteguk minuman lebih afdal di sisi Allah dengan seteguk minuman kemarahan. Kita dalam bahasa Melayu pun sebut, saya telan, saya nak marah sangat tapi saya telan. Jadi bukan telan kopi ke, telan
apakah, tapi itu telan kemarahan. Jadi Arab pun dia guna telan juga. Telan. Tajarruk tu dia telan. Tidak adalah seseorang itu sanggup menelan kemarahan dia yang dia apa tu? Ditahannya kerana mahu mendapatkan keridhaan Allah. Sebab itu ada kisah Sayyidina Abu Bakar. Satu hari duduk dengan Rasulullah SAW, datang satu orang maki Sayyidina Abu Bakar. Tak pasal-pasal. Sayyidina Abu Bakar senyap je. Maki lagi. Senyap je. Maki lagi. Yang bukan-bukan. Sayyidina Abu Bakar pun pertahan diri. Bila pertahan diri, Rasulullah bangun. Bila Rasulullah bangun, Sayyidina Abu Bakar turun. Kenapa ya Rasulullah? Bila saya jawab mempertahankan diri kepada orang yang maki itu, Tuhan bangun. Rasulullah kata, aku melihat beberapa orang malaikat turun. Masa engkau senyap tadi, malaikat turun untuk memberi ganjaran pahala kerana engkau menelan marah. Dia telan kan? Dia nak marah orang maki dia, siapa tak marah kan? Tapi dia telan. Tapi rupanya tak sabar jugalah. Akhirnya geram tu balas balik. Bila balas balik, malaikat pun pergilah. Jadi sebab tu kita ni kalau bergaduh, jangan lawan. Telan saja. Dia kata apa? Biakpi dia kata. Sebab itu orang yang tidak menjawab sesuatu yang sepatutnya berlaku pertengkaran, tapi dia telan, dia tak balas, dia akan dikurniakan istana di mana? Di pertengahan syurga, bukan di Penang. Dengar kata di Penang. Kalau dia tahan diri, tak dusta, tak bohong, dikurniakan istana di pekarangan syurga. Kalau dia tak lawan, tak bertengkar, sedangkan dia di pihak yang benar. Patut orang hak betul ni dia nak perbetul diri dia lah kan. Dia lawan habis-habisan. Tapi dia buat tak tahu je. Biarlah. Engkau nak cakap apa, maka dia dihadiahkan istana di pertengahan syurga. Orang yang macam mana yang diberi istana di kemuncak? Siapa ingat? Bagaimana orang yang layak mendapat istana di kemuncak syurga? Apa sifat dia? Siapa ingat? Bukan. Ya? Bukan. Orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Maknanya bila akhlak mulia merangkumi semualah. Redha, lunak, lemah lembut, kasih sayang, amanah dan segala sifat-sifat mulia tu, kalau dia usaha menghiaskan diri dia dengan akhlak yang mulia, dia akan dihadiahkan dengan istana di kemuncak syurga. Sebab itu kita doa selalu, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau cantikkan wajahku, kejadianku. Cantikkah kita? Cantik. Cantik kita, ada kaki, ada tangan, hidung pun cantik, semua cantik, alhamdulillah. Jangan ada ubah-ubah. Allah buat ni cantik dah. Sebab itu salah satu daripada strategi Cik Tan ialah dia berusaha supaya kita tak puas hati dengan ciptaan Allah. Hidung tak cukup mancung, pergi plastik surgery nak bagi mancung. Mata tak cukup luas, tak tahulah nak buat bagaimana, macam mana bagi mata luas. Tak tahulah. Jadi sebab itu kita kena ar-ridha bima yuqaddiruhu Allah. Dengan redha, kita kena redha dengan apa yang Allah takdirkan, kerana itulah yang terbaik untuk kita. Kita ni kalau mancung sangat hidung, dia jadi tak sesuai. Dia kena hidung macam ni je pun sesuai dengan diri kita. Jadi sebab itu kita kena redha dengan qada Allah, ya. Itu.
Jadi berhubung dengan menelan marah ni, ada satu ayat. Ayat ni dalam surah Ali Imran. Tapi kita kena baca daripada ayat 133 sampai 136, baru kita nampak dia punya apa? Flow dia tu. Jadi saya baca daripada 133 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu kepada mendapat pengampunan dari Tuhan kamu. Wa jannatin, dan syurga, arduhas samatu wal ard, ya, yang lebarnya selebar langit dan bumi. Jadi maknanya syurga yang disediakan untuk orang ini yang akan disebut nanti, syurga tu dia punya lebar tu selebar langit dan bumi. Campur bumi susun langit yang 7 tu, lepas tu bumi lagi selebar syurga itu. Kalau lebar selebar itu, panjang dia macam mana? Lebih lagi, kan? Lebar biasanya dia lebih pendek daripada panjang. Jadi Allah nak gambarkan syurga tu punya luas. Allah beri kepada orang yang akan diberi sifatnya ini, dia punya lebar pun susun 7 langit campur dengan bumi pun, itu baru dapat lebar. Jadi maknanya begitu hebatlah syurga yang disediakan. Sebab itu, ya, dah untuk orang yang ada sifat ni, bukan kongsi dengan orang. Yes, untuk orang yang saya akan cerita apa sifatnya. Jadi kita mulakan Allah berceritakan dengan dia punya habuan dia punya reward dulu. Sekali lagi boleh nak cerita apa sifat orangnya dan melayakkan diri untuk dapat reward tadi. Jadi lebarnya selebar langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, telah pun disediakan untuk orang yang bertakwa. Jadi makna orang yang bertakwa disediakan syurga yang lebarnya selebar langit-langit dan bumi. Langit dia sebut banyak. Sama'un satu. Kalau samawat, langit. Kalau bumi satu je. Sebab tu yang langit dia sebut plural. Langit. Kalau bumi singular, satu. Tapi campur-campur semua tu barulah jadi tempat tinggal yang dihadiahkan pada orang yang bertakwa. Lepas tu, siapa orang bertakwa? Allazina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang berinfak, sama ada dalam masa dia senang ataupun dalam masa dia susah. Dia bagi setakat yang dia mampu. Kalau ada lebih, dia akan bagi lebih. Itu satu sifat. Yang kedua, wal kazimin al ghaiz, orang yang menelan marah. Jadi telan marah lah. Kalau rasa nak marah, telan. Siapa telan marah? Awet muda, tak tua-tua dah. Pasal senyum sentiasa. Kena maki pun senyum. Apatah lagi kau kena puji, kena maki pun senyum. Jadi orang yang sanggup berbelanja, berinfak, sama ada pada masa senang ataupun pada masa susah, dan menelan marah. Jadi wal kazimin al ghaiza wal afin 'anil nas, suka memberi kemaafan kepada manusia, pada orang lain. Sebab itu kita diajar kalau nak tidur tenang, sebelum tidur saya maafkan semua orang. Tapi dengan harapan orang lain pun maafkan kita. Kita pun banyak salah, kan? Tak kira lah ustaz ke ustazah ke, selagi namanya manusia, ada saja salah dan silap. Kita memaafkan orang tanpa diminta. Dan kita harap orang pun maafkan kita tanpa kita minta, supaya 0, 0, 0 sampai pada mahsyar 0, 0. Kita hari raya je 0, 0. 0, 0 hari raya tu menjadi ke tak tahulah. Wallahu alam. Jadi dia memaafkan orang.
wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta sayang kepada orang yang memperbaiki diri. Muhsin daripada hasuna. Hasuna baik, muhsin memperbaiki diri. Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang yang apabila mereka melakukan benda yang tak baik, dia buat benda, dia fahisyah ni dia benda yang bersangkut dengan hawa nafsu. Bila dia buat benda-benda yang berzina ke, dia melakukan benda-benda yang menyantuni nafsu dia, itu disebut fahisyah. Jadi mereka ini apabila mereka melakukan perkara yang mengikut hawa nafsu, au zalamu anfusahum, selalu bila ada ayat menyebut buat kejahatan, dia macam kita atau buat jahat atau mereka menginai diri mereka sendiri. Jadi maknanya apa? Apabila seseorang itu buat jahat, artinya dia sedang menginai dia sendiri. Kalau dia mencuri, pada hakikatnya dia dapat barang free, tapi pada zahirnya, pada hakikatnya dia sedang menempah kemurkaan Allah, menempah neraka Allah. Jadi kalau dia faham, dia tidak akan buat jahat. Sebab pada zahirnya dia buat jahat tu mengenakan orang lain, tapi pada hakikatnya dia sedang menginai diri dia sendiri. Jadi bila dia buat benda yang tak baik ataupun dia zalim diri dia sendiri, zakarullah, dia teringat pada Allah, teringat kepada kemurkaan Allah, teringat pada kasih sayang Allah dekat dia. Kenapalah dia sanggup melakukan benda yang Allah tak redha? Dia teringat pada Allah, fastaghfaru lidzunubin, terus serta-merta dia istighfar, minta ampun terhadap dosa-dosa dia. Itu. Jangan tunggu nanti saya pergi Mekah buat umrah baru nak minta ampun. Jangan. Sebab Allah membuka pintu keampunan dia, pintu taubat dia siang dan malam. Tak kira masa, tak pernah tutup. Syurga ada 8 pintu besar. 7 pintu besar ditutup rapat sehingga sampai masa dia. Tapi 1 pintu dibuka sekarang, siang dan malam. Pintu apa? Pintu taubat. Sebab itu manfaatkanlah taubat ini, walaupun kita rasa kita tak buat dosa pun. Rasulullah buat dosa tak? Tak buat dosa. Rasulullah taubat tak? Berapa kali sehari? 70 kali ada satu riwayat. Satu riwayat lagi 100 kali. Kita dengan Rasulullah siapa lebih teruk? Kita. Kalau Rasulullah 100, kita kena 200 lah. Lama tak nak taubat 200 kali? Tak lama. Tapi taubat yang sebenarnya, kita menyesal. Pertama menyesal, yang kedua full stop. Jangan lepas menyesal macam ayam. Orang Kedah kata ayam padi jemur. Orang zaman dulu nak makan nasi, padi tu kena jemur dulu, bagi kering, baru bawa pergi ke kelang, baru dikelangkan, baru keluar beras. Jadi masa jemur tu ayam ambil kesempatan. Tengok tuan tak ada, dia pun pergi patuk-patuk. Tuan dia nampak, balik cung bagi. Kena kiok lari. Selagi tuan dia tak ada, datang lagi. Jadi dia tak pernah bertobat. Sekali kita orang Kelantan kita kena pekong. Apa pekong tu? Baling lah, lontar. Orang Kuala Lumpur kita lontar. Kita ni celup. Nak kata Kedah pun tak, Kelantan pun tak. Celup. Jadi itu. Jadi maknanya tak boleh. Bila taubat terus full stop. Kalau terbuat cepat-cepat taubat lagi, full stop lagi. Biar banyak kali full stop pun, ya. Jadi maknanya apabila mereka teringat pada Allah, mereka terus bertaubat. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak akan berterusan terhadap kesalahan tadi. Wahum ya'lamun, sedangkan mereka tahu bahawa mereka sedang terlanjur
Bila bertaubat, dia tahu benda tu salah, dia berhenti. Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannat tajri min tahtiha al-anhar fiha khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Sudah buka apa nama? WhatsApp ya. Apa nama? Kita punya handset semua ada Quran ya. Alhamdulillah. Jadi orang-orang yang begini, ganjaran mereka ialah keampunan dari Tuhan mereka. Sebab Allah tahu kita banyak dosa. Jadi pertama sekali, sebelum Allah nak bagi kita syurga, Allah bersihkan kita. Qad aflaha man tazakka, kita baca. Telah berjayalah orang yang membersih. Apa yang dibersihkan? Bersih diri dia dari kekotoran, dari najis, dari hadas. Yang paling penting ialah dari akhlak-akhlak yang buruk. Bersihkan hati kita. Bersihkan diri kita. Lepas tu barulah maghfirah min rabbihim, dapat keampunan daripada Tuhan mereka, wa jannat, dan dikurniakan syurga-syurga. Jannat ni pun plural juga. Banyak syurga-syurga, tajri min tahtil anhar, yang mengalir di bawahnya sungai. Ini orang Arab bila sebut sungai di negeri padang pasir yang payah nak dapat air, mereka sangat gemar bila disebut sungai. Saya pun di rumah tak ada sungai, saya buat air terjun. Air terjun, budak-budak mai dia baling batu penuh masuk air terjun saya. Itulah. Jadi khalidina fiha, ini pun satu poin yang penting. Mereka masuk bukan untuk 10 tahun, bukan untuk 99 tahun. Saya beli rumah 99 tahun. Kalau saya hidup lebih daripada 99 tahun, tak ada rumah. Tetapi syurga khalidin, mereka kekal selama-lamanya di dalam syurga itu. Wa ni'ma ajrul amilin, inilah sebaik-baik, senikmat-nikmat ganjaran untuk orang yang beramal. Jadi maknanya di antara sifat orang yang layak mendapat syurga yang begitu luas, begitu istimewa, ialah menelan marah. Menelan marah. Masya Allah. Lepas ni jangan ada orang Al-Falah marah. InsyaAllah. Nombor 1, ketua kita. Ketua kita ni menghadapi macam-macam karinah anak buah. Tapi dia tak marah. Okey, Alhamdulillah. Seterusnya, Umar Al-Khattab. Silakan. Artinya, sabar itu satu daripada pesanan-pesanan Allah Ta'ala di buminya. Barang siapa memeliharinya, nescaya ia akan selamat, dan barang siapa mensia-siakannya, nescaya ia akan binasa, iaitu di dalam neraka. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada seorang lelaki, jika engkau sabar dengan perbuatan Allah, engkau memperoleh pahala, dan jika engkau gelisah dengan perbuatan Allah, engkau akan mendapat dosa. Ini Sayyidina Umar menasihat ya. Kalau engkau sabar, engkau dapat pahala. Tapi kalau ujian tu engkau tak sabar pun, engkau dah kena dah. Betul tak? Kalau sakit, kita sabar dapat pahala. Kalau kita tak sabar pun, sakit-sakit juga. Cerdik tak? Dah lah sakit, pahala pun tak dapat. Kena marah pula. Jadi kena cerdik. Kalau kita diuji, kita sabar. Sabar tu kita ikhtiar, bukan kita tak ikhtiar. Kita sabar, kita ikhtiar untuk menghilangkan ujian itu disuruh ya, bukan disuruh kita serah bulat-bulat, tak. Ikhtiar tu pun dapat pahala juga. Jadi maknanya orang berilmu ni, apa keadaan pun dia dapat pahala. Dia sihat pun dia syukur, dia diuji pun dia sabar. Jadi maknanya semuanya berpahala ya. Itu. Jadi Sayyidina Umar kata, lebih baiklah kamu sabar dengan ujian Allah, kamu dapat pahala. Jangan pun marah, jadi kamu dapat dosa. Okey, seterusnya. Ini Nabi SAW bersabda, Awhallahu ta'ala ila Musa bin Imran alaihi assalam, ya Musa, man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i
walam yashkur ala na'ma'i falyakhruj min baini aradi wa sama'i wal yatlub lahu rabban siwa'i. Okey, cantik. Allah Ta'ala telah berfirman kepada Nabi Musa bin Imran alaihissalam, wahai Musa, barang siapa tidak reda dengan qadakku, tidak sabar dengan ujianku, dan tidak bersyukur dengan nikmatku, maka keluarlah daripada antara bumiku dan langitku, serta carilah untuknya Tuhan sekalianku. Masya Allah. Kalau tak sabar, Tuhan kata, kalau tak syukur, kalau tak sabar, kalau tak apa lagi? Pertama, orang yang tidak redha. Yang kedua, tidak sabar. Yang ketiga, tidak syukur nikmat Allah. Allah Ta'ala kata, tak saduk atas bumi aku lah. Silakan pergi cari bumi lain, pergi cari langit lain. Inilah yang dinasihatkan oleh Syekh Hasan Al-Basri. Ada seorang budak muda jumpa dia, Tuan Syekh, saya nak buat jahat. Dia minta tua kat Tuan Syekh, saya ni nak buat jahat. Boleh? Tuan Syekh kata boleh. Boleh, silakan. Tapi kamu kena keluar daripada bumi Allah, kamu kena jauh daripada langit Allah, pergi dan carilah Allah lain, carilah Tuhan lain. Itulah yang dinasihatkan oleh Syekh Hasan Al-Basri pada pemuda yang pergi minta nak buat jahat. Masya Allah. Itulah. Jadi maknanya ini semua adalah ini Nabi Musa, dia terus dapat bercakap dengan Allah tanpa perantaraan, kan? Kalimullah, Musa kalimullah. Jadi sebab itu Allah direct cakap dengan Nabi Musa. Dan sebenarnya saya baru kemarin saya mengajar di manakah, banyak sangat percakapan Allah dengan Nabi Musa. Nanti saya bawa kitab tu. Banyak sangat yang dapat kita jadikan panduan dalam hidup kita, dialog antara Allah dengan Nabi Musa AS. Nanti saya bawa. Sebab ilmu dalam kitab, tua-tua ni tak mau lekat. Baca habis, ya Allah. Zaman dulu, yang hafal zaman dulu tu sampailah ingat. Antaranya al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduh. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Faham tak? Tak faham. Ilmu adalah buruan. Dan tulisan itu adalah pengikatnya. Ikatlah buruan kamu dengan ikatan yang kukuh. Ini yang pegang pen semua ni. Dia ikat ilmu yang dia dapat supaya dia balik boleh tengok balik. Yang tak pegang pen tu, dia tahan je. Tak tahulah. Dia masuk sini, dia keluar balik ke, dia masuk tak keluar ke, wallahu alam. Sebab itu orang yang ada pen, ada kertas, ada buku, pahala dia lebih sikit daripada yang ada telinga aja. Yang ada pen tu telinga pun ada juga, tapi tulisan yang kita tulis tu diibaratkan seperti tali pengikat buruan tadi. Sebab ilmu tu dia lari kalau kita tak tulis, dia lupa. Itu saya hafal tahun sebelum merdeka, tahun 50-an, ingat sampai lah. Tapi hak baca lah ni pergi baca habis. Kena al-ilmu fi sutur la fi sudur. Ilmu dalam tulisan, tidak dalam dada. Wa'iyazbillah. Dia ada satu ayat Quran ya. Ayat Quran yang Allah nyatakan tentang menghafaz Al-Quran. Ya. Allah kata tengok tu. Lupa dah. Masya-Allah. Walaqad yassarna al-Quran lizikri fahal min muddakir. Sesungguhnya kami permudahkan Al-Quran itu untuk diingat. Maka adakah orang yang mau mengingat? Tak mampu. Kena suruh cucu lah jadi hafiz. Kita dah tak mampu dah. Tapi kalau baca, berdoalah supaya kita dapat baca dengan tajwid yang betul, bacaan yang tepat.
Duk belajar kat Ustazah Badariah tu bagus lah tu. Ya, tu. Okey, seterusnya. Hadis ini mengandungi suruhan yang berunsur ancaman. Bererti ia menyuruh sambil menakut-nakutkan supaya meredai qada Allah Ta'ala. Bersabar menghadapi ujian bencana daripadanya dan bersyukur terhadap segala nikmat-nikmatnya. Jadi maknanya hadis-hadis di atas yang tadi, yang Nabi Musa. Ini apa nama? Ini bukan hadis ni. Yang tadi ayat yang dituturkan pada Nabi Musa. Tapi hadis-hadis yang sebelum ni lah. Ya, hadis-hadis yang sebelum ni adalah merupakan ancaman dan dorongan supaya kita bersyukur atas nikmat dan bersabar atas ujian. Saya bagikan doa. Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi 'aini saghira waj'alni fi a'yunin nasi kabira. Bagi dah? Bagi dah, banyak kali dah bagi. Maknanya, ya Allah, jadikanlah aku orang yang sungguh-sungguh bersyukur. Jadikanlah aku orang yang sungguh-sungguh bersabar. Dan jadikanlah aku melihat diriku kecil. Bila kita lihat diri kita kecil, kita tak sombong. Dan jadikanlah orang melihatku besar. Orang tak pijak kita. Orang tak perlekeh kita. Orang tak hina kita. Bukan kita nak takabur, tapi kita tak mahu orang hina kita. Jadi orang nampak kita besar, orang nampak kita hebat, dia tak hina kita. Itu doa. Okey. Kalau tak boleh kau Arab, cakap Melayu je lah. Allah faham. Cakaplah apa pun. Okey, seterusnya Al-Baihaqi. Al-Baihaqi meriwayatkan daripada Anas, firman Allah Ta'ala, barang siapa tidak reda dengan qadaku dan kadarku, maka hendaklah ia mencari Tuhan selainku. Faham dah tu. Tuhan kata tak usah duk bertuhankan aku lah. Pergi cari Tuhan lain. Bertuhan kat Tok Pekong ke, Tuhan kat hantu Jemalang ke. Bolehkah Tuhan-Tuhan itu membantu kita? Jadi sebab itu kita kena bertuhankan Allah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bihammadin nabiyyan wa rasulah, ya. Jadi kita redha Allah itu Tuhan kita, Islam itu agama kita, dan Rasul itu Rasul kita lah, ya, Rasul kita. Ini adalah maksurat yang patut kita baca, rajin-rajin baca, insya-Allah. Seterusnya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, as-sabru 'indal musibah bi 900 darajah. Ini dia macam dia perkukuhkan hadis yang kita baca mula-mula dulu. Ya, sabar ketika kita menghadapi ujian dikurniakan 900 darjat. Berapa jauh antara darjat yang pertama dengan yang kedua? Yes, bagus. Tak bawa hadiah pula ini. Betul, bagi hadiah. Siapa boleh jawab, bagi hadiah. Jadi daripada langit bumi baru satu. Kalau nak 900 berapa? Berapa jauh, berapa tingginya orang yang sabar terhadap musibah. Jadi orang-orang yang ditimpa musibah, yang di tempat-tempat gempa bumi dan sebagainya, kalau mereka berilmu, mereka sabar, Masya Allah. Kita yang dengar ni pun gerun kan, apatah lagi orang yang mengalaminya, ya, Masya Allah. Dan saya pun sedang mengurus untuk buat kutipan untuk musibah tu lah, insya-Allah. Saya dengar ada satu lagi musibah, berlaku banjir besar di mana tu? Yang tu di Morocco, satu Libya ke? Di Libya katanya ada banjir besar. Di mana? Mina, Filipina. Oh, ada lagi. Bila tu bila? Kita di Filipina, kita sedang buat Masjid Salimah. Masjid Salimah di Filipina, kita buat kecil-kecilan sajalah. Jadi sedang ni lah, dekat nak siap dah. Sepatutnya bulan 9 ni siap. Tak tahulah, tak tanya dia orang dah siap ke belum.
Sebab orang Filipina, dia orang asal mereka Islam. Jadi bila kita bawa Islam pergi, mereka senang untuk memeluk Islam dan mereka memerlukan tempat untuk beribadat. Jadi secara kita lah yang lekeh-lekeh ni, kita buatlah. Ada Masjid Salimah di Filipina. Masya Allah. Jadi maknanya orang yang sabar terhadap musibah, dia diangkat darjat 900 darjat. Dia ada 3 kan, kita belajar dulu. Pertama, sabar menjunjung perintah. Berapa darjat? 300. Yang kedua, sabar menjauhi larangan. Berapa darjat? 600 darjat. Yang ketiga, sabar menghadapi musibah 900 darjat. Masya Allah. Jadi kalau ketiga-tiganya kita lakukan, berapa ratus tu? 3 campur 6 campur 9 berapa? Mana cikgu matematik? Berapa? 18. 18,000, bukan 18. Dia berapa zero tu? Dia banyak zero tu. Zero tu kena ambil balik. Sampai berapa? 1800 darjat. Kalau 1 darjat antara bumi dengan langit, tak tahulah berapa tinggi. Dan jangan susah hati. Di akhirat besok tidak ada sud. Alam Allah tidak ada sud. Tak ada. Ni bukan tiang ni. Tak ada kesudahan. Tak ada kesudahan. Makin tinggi makin luas, makin luas. Jadi jangan macam mana ni sampai 1800 darjat. 1 darjat antara bumi dengan langit. Tak sampai ke mana? Kalau dunia dia sampai langit pertama, tapi kalau lepas langit pertama, dia tidak ada sud, sampailah ke muncak sekali Arsyur Rahman, Arsy Allah, ya. Okey, seterusnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, afdalul ibadati sabru inda syiddah. Afdalul ibadati as-sabru inda syiddah. Seafdal, sebaik-baik, semulia, setinggi-tinggi. Di sini dia tengah ibadat yang lebih afdal. Afdal cakap Arab tu. Ibadat yang paling istimewa ialah sabar ketika susah. Kita ketika menghadapi kesusahan, menentang musuh, di sini terjemah, ya. Asyiddah tu maksudnya bukan menentang musuh sajalah. Kita menghadapi apa-apa kesusahan pun, bila kita sabar, itulah ibadat yang paling tinggi. Sebab itu Allah tak sebut sembahyang kamu dapat syurga sekian. Tapi kalau sabar, as-sabru thawabul jannah. Sabar ganjaran dia ialah syurga. Kerana sabar tu sangat istimewa. Sebab itu kita watawasau bis-sabri, kita digalakkan dalam apa-apa perhimpunan pun, di akhir perhimpunan kita baca wal asri. Sebab kita nak pesan memesan supaya kita bersabar menghadapi ujian, bersabar menjunjung perintah, bersabar menghadapi musibah dan sebagainya. Masya Allah. Seterusnya Nabi bersabda lagi, sabru sa'atin khairun minad dunya wa ma fiha. Masya Allah. Bersabar, ya, kesabaran. Artinya kesabaran selama 1 saat itu lebih baik daripada dunia dan segala ada yang di dalamnya. Masya Allah. Dalam dunia ni ada apa? Segala macam. Ada kereta, ada kapal terbang, ada apa lagi? Bangunan-bangunan hebat, ada emas, ada perak, macam-macam lah kan dalam dunia ni. Jadi kalau dihimpun segala harta dalam dunia ni banyak tak? Banyak. Tapi pahala sabar 1 saat lebih daripada dunia dan segala isinya. Ada lagi satu ibadat yang solat sunat subuh. Solat sunat subuh pahalanya lebih dari dunia dan segala isinya. Jangan tinggal solat sunat subuh. Tapi kalau lah Tok Imam dah solat, kita baru sampai, nak buat macam mana? Boleh tak kita solat lepas tu? Boleh ya. Dan tak perlu qada pun.
Sebut saja. Saja ku sembahyang sunat sebelum subuh kerana Allah. Dia bukan mesti kena sebelum subuh. Tapi kita buat tu sunat, nama dia sunat qabliyah subuh, ya. Okey, seterusnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, as-sabru matiyatun la takbu wa sayfun la yanbu. Artinya sabar itu merupakan suatu kenderaan kukuh yang tidak akan rebah dan sebilah pedang tajam yang tidak akan tumpul. Bermaksud, orang yang sabar itu tidak sama sekali merasa rugi oleh kerana balasan-balasan yang mulia yang telah disediakan Allah buatnya. Masya Allah. Itulah. Ini Sayyidina Ali ni, seorang yang mempunyai ilmu yang sangat hebat dan mempunyai kata-kata yang sangat cantik. Ya, dia punya sajak, dia punya rima sangat cantik, ya. Sebab itu bila dia menghuraikan apa itu takwa, sangat cantik. Takwa dia kata al-khauf minal jalil wal amal bit tanzil wal isti'dad li yaumir rahil wal ridha bil qalil. Itu takwa. Cantik kan? Lam akhir. Apa mana? Al-khauf minal jalil, takut kepada yang maha tinggi, jalil, Allah Jalla Jalaluh. Wal amal bit tanzil, beramal dengan apa yang diturunkan. Apa yang diturunkan? Al-Quran. Wal ridha bil qalil, ridha dengan sedikit. Kalau Allah bagi kita sedikit, kita ridha. Kalau banyak, kita syukur. Wal isti'dad di yaumir rahil, dan bersiap sedia memperbanyakkan bekalan untuk hari yang kita akan berpindah. Yaumir rahil. Rehlah maksudnya rehlah ke Port-Dickson. Apa makna rehlah? Berkelah, berselesa di sana. Jadi kita akan berehlah ke mana? Ke syurga, insya-Allah. Nak ke syurga, cukup lagi bekalan. Siapa dah cukup bekalan kat tangan? Siapa pun tak berani, ya. Jadi maknanya kita bersiap sedia ni, kita hadir majlis ilmu ni, suatu bekalan yang sangat lumayan. Kita dah hadir satu ilmu, majlis ilmu 1 saat, lebih baik daripada melakukan sembahyang sunat 500 rakaat. Kalau datang majlis ilmu ni menjadi pengajar, lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Lepas ni hadirat pula duduk sini. Kita tukar. Saya duduk sana, hadirat duduk sini. Dapat 1000 rakaat. Siapa larat nak sembahyang 1000 rakaat? Tak mampu kan? Okay. Jadi kita berhenti takat ni dulu. Jadi diakhiri dengan kata-kata Sayyidina Ali, sabar merupakan matiyatun la takbu, suatu keinderaan yang sangat kukuh yang tidak akan rebah, dan saifun la yambu. Kita sampai pukul apa? Dah pukul 11 ni. Okey. Merupakan senjata yang tak tumpul-tumpul. Jadi sebab itu sabarlah, ya. Sabarlah dalam menghadapi apa saja yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan masuk lagi bahagian sabar. Sebenarnya kita dah baca dah dulu ni, tapi lupa kan? Dah lupa, saya apa lupa? Hadirat lagi lah pula. Jadi tak apalah. Sebab kita hidup di akhir zaman ni, terlalu banyaklah ujian. Kadang ujian keluarga, ujian rumah tangga, ujian macam-macam lah, ya. Harta, macam-macam. Jadi kita kena menjadi orang yang sabar. InsyaAllah kita akan dapat apa saja keadaan dengan senyum dan dengan tenang, ya, insyaAllah. Jadi kita akhirilah pengajian kita dengan tasbih kafarah, surah wal asri, dan doa pendek. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha mengetahui pada hari ini kami belajar tentang sabar.
Kami belajar tentang bagaimana anugerah yang istimewa yang Kau sediakan untuk orang-orang yang bersabar, sabar menjunjung perintah Engkau, sabar menjauhkan diri daripada larangan Engkau, dan sabar menghadapi segala musibah dan ujian yang Engkau kenakan kepada kami. Maka bantulah kami ya Allah sebenar-benar bantuan, supaya kami yang lemah ini, yang dhaif ini, yang miskin ini, yang kerdil ini dapat menghadapi segala ujian Engkau dengan sepenuh-penuh kesabaran. Semoga kami dapat menikmati anugerah istimewa yang Kau sediakan untuk orang yang bersabar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al muqarrabin ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal.